Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Baca. Babu tarkil qiyami lil marid. Bab meninggalkan qiyamul lail dengan sebab sakit. Bab meninggalkan qiyamul lail dengan sebab sakit. Pada pengajian yang lalu, kita telah membincangkan hadis-hadis tentang kelebihan qiyamul lail. Apakah yang dimaksudkan dengan qiyamul lail? Iaitu kita melakukan ibadat pada malam hari dengan memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat. Bagi Nabi SAW, dia adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengkhitabkan kepada Nabi SAW sendiri dengan lafaz ataupun dhamir mufrad. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian daripada malam hendaklah kamu bertahajud. Apa makna tahajud? Tarkul hujud. Tinggal tempat tidur untuk berqiyamul lail, beribadah di malam hari. Memang menjadi suatu kelaziman bagi Nabi SAW. Bukan Nabi sahaja, bahkan para sahabat pun menjadi kelaziman kepada mereka untuk berqiyamul lail. Tetapi ada keadaan-keadaan yang tertentu, ketika yang tertentu Nabi tak mampu nak bangun qiyamul lail dengan sebab uzur syar'i. Nabi ada ketika dia pada satu masa dia jatuh sakit sehingga dia tak mampu nak berqiyamul lail, walaupun qiyamul lail itu sangat penting bagi dia. Jadi tajuk yang kita akan baca pada malam ini, seseorang diberi keuzuran ataupun kelonggaran untuk ditinggalkan qiyamul lail apabila dia sakit. Okey, terus. Haddatsana Abu Nu'aym qala haddatsana Sufyan an al-Aswad qala sami'tu Binduban yaqulu istakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lailatan aw lailatayn. Imam Bukhari rahimahullahu taala dengan sanadnya menyebut daripada Sufyan, daripada Aswad, Aswad kata, aku telah mendengar Jundab berkata, Nabi SAW jatuh sakit dan dia tidak mampu berqiyamul lail satu malam atau dua malam. Maknanya satu dua malam itu dia tidak dapat berqiyamul lail sebab sakit. Okey, terus. Haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an al-Aswad ibn Qais an Jundab ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala ihtadatha Jibril sallallahu alaihi wasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat imra'atun min Quraisy aqta'a alaihi shaytanu fanazalat wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Imam Bukhari dengan sanad juga menyebut daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, dia kata terhalanglah oleh malaikat Jibril atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terhalang maknanya apa? Maksud terhalang daripada menurunkan wahyu ataupun menyampaikan wahyu daripada Allah. Jadi beberapa hari
malaikat Jibril tidak turun bertemu dengan Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu. Bila selang beberapa lama tak sampai, tidak disampaikan wahyu kepada Nabi, datanglah seorang perempuan daripada kaum Quraisy. Bila dia datang seorang perempuan daripada kaum Quraisy bertemu dengan Nabi, dia kata telah melambatkan atasnya oleh syaitannya. Syaitannya di situ adalah malaikat Jibril. Jibril lambat datang bertemu dengan dia, iaitu bertemu dengan Nabi. Dia sebut malaikat Jibril itu syaitan. Sebab mereka kafir, mereka sangat benci kepada malaikat, tidak beriman kepada Nabi dan bertindak memusuhi Nabi SAW. Jadi bila Nabi SAW tidak diturunkan wahyu, mereka seronok. Maknanya tak dapat penghabaran maklumat daripada langit, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka mempersendakan dan mempermainkan Nabi SAW. Tengok syaitan dia tak datanglah dekat dia, tak turunkan wahyu dah kepada dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran, demi waktu duha dan demi waktu malam apabila dia sunyi, dan tidaklah meninggal akan engkau oleh Tuhan engkau, dan Tuhan engkau juga tidak membenci akan engkau. Bukan maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala benci Nabi, membiarkan Nabi, meninggalkan Nabi sendirian tanpa dibantu oleh Allah Taala di dalam dakwah perjuangan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi orang kafir suka sangat wahyu tak sampai kepada Nabi. Jadi mereka menganyi, orang Kelantan kata menganyi. Menganyi ni makna apa? Mempersendakan, mengejek-ejekkan Nabi SAW. Sebab berlaku peristiwa ini, Nabi SAW ni jadi jatuh sakit sebab dia ada beberapa perkara penyebabkan dia jatuh sakit. Kerana orang musyrikin Mekah tanya kepada Nabi SAW tentang masalah Zulqarnain dan juga tentang masalah roh. Tolong ceritakan kepada kami tentang sejarah Zulqarnain, kan dalam surah Kahfi dah kan? Wa yas'alunaka 'anil Zulqarnain kan? Begitu juga tentang masalah roh. Ceritakan kepada kami tentang roh. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Zulqarnain disebut di dalam surah Kahfi. Roh disebut di dalam surah Al-Isra. Bila orang kafir tanya Nabi, memanglah Zulqarnain dia sebelum kelahiran Nabi. Roh pula adalah merupakan perkara yang gaib. Bagaimana mungkin Nabi nak jawab secara spontan? Mesti dia tunggu wahyu dulu. Kalau orang sekarang ni dia tak ada jawab, dia pakai ikut akal dia, pakai dia hentam ikut dia. Okey, orang tanya jawab, tanya jawab. Nabi pun tak jawab. Seolah-olah ada orang ni lebih hebat daripada Nabi. 100 soalan, semua soalan dia jawab tanpa beri tangguh. Nabi ni bila benda yang tak tahu dia tunggu wahyu. Bila 2 soalan yang dikemukakan kepada Nabi, Nabi kata besok aku jawab. Tanya tentang Zulqarnain dan juga masalah roh, besok aku akan jawab. Tiba-tiba hadirin sekalian, wahyu tak turun esok. Nabi duk ingat wahyu turun besok. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi tentang cerita Zulqarnain dan tentang masalah roh. Tiba-tiba tak turun wahyu. Ini satu peluang. Peluang keemasan bagi orang kafir nak serang Nabi. Kata nak jawab hari ni. Semalam janji nak jawab hari ni. Mana jawapan? Nabi jadi tertekan. Nabi jadi susah hati dengan ejekan-ejekan yang dilakukan oleh orang kafir. Jadi bila Nabi tak turun, sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala tak turunkan wahyu kepada Nabi?
nak didik, nak asuh, nak ajar Nabi. Sepatutnya dia kata, insya-Allah aku akan jawab esok. Dia dengan confirmnya, dengan yakin, dia kata esok aku jawab. Lepas tu Allah Ta'ala turunkan, di sini ada beberapa ayat di dalam peristiwa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ayat Quran untuk memberi peringatan kepada Nabi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah kamu sekali-kali kata, wahai Muhammad, sesungguhnya besok aku akan melakukan sesuatu perkara. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Esok aku akan buat. Pada esok aku nak buat sesuatu perkara. Nabi kata apa tadi? Besok aku akan jawab soalan yang kamu tanya ni. Illa an yasha Allah. Kecuali kamu sebut insya-Allah. Kamu jawab confirm, mana boleh? Besok belum tentu kamu mampu memberi jawapan. Mungkin ada halangan-halangan yang tertentu. Masalah-masalah yang tertentu menyebabkan kamu tak boleh nak buat. Allah Ta'ala nak didik Nabi, tak turun wahyu kepada Nabi. Bila tak turun, dia mau duk desak dia. Tekan dia, tekan. Mana jawapan? Mana jawapan? Kata Nabi, kalau Nabi mesti dapat wahyu daripada Allah. Nabi punya tekan, punya susah hati sehingga dia jatuh sakit. Oleh kerana desakan daripada orang kafir suruh jawab. Nabi dah tak sebut insya-Allah, Allah Ta'ala nak didik Nabi. Bagaimana cerita apa? Nabi Musa AS tu kan, bila ditanya siapa yang paling alim, dia kata aku. Dia tak cakap berlapik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak didik Nabi Musa AS suruh berkawan dengan Khidir. Dia kata cerita kan pada pelajaran yang lepas. Beberapa pengalaman ketika dia bersahabat dengan Khidir itu menjadi suatu pengajaran. Dan dia memperoleh sesuatu ilmu yang bermanfaat. Dulu pun saya dah sebut, cuba nak ulang sikit malam ni. Tidaklah menunjukkan Khidir lebih baik daripada Nabi Musa. Tidaklah menunjukkan Khidir lebih hebat daripada Nabi Musa AS. Tidak. Di dalam beberapa sudut sahaja dia mempunyai kelebihan. Di sudut juz'inya. Tetapi di sudut keseluruhan, Nabi Musa lebih baik. Nabi Musa lebih hebat sebab Nabi Musa diturunkan wahyu dan dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada orang, kepada umat dia, kepada kaum dia. Adapun Khidir tidak, dia untuk diri dia sendiri dia. Sebab tu orang tarekat, orang makrifat ni dia tak faham cerita ni. Soal ni munculnya beberapa individu selain daripada lepas untuk banyak bercakap tentang makrifat, sedangkan mereka jahil tentang makrifat. Tak faham Quran hadis, terjemah Quran pun tak betul. Baca Quran tak betul. Nak jadi juara, mengenengahkan kepada masyarakat ilmu makrifat. Mereka mengatakan Nabi Khidir lebih baik daripada Nabi Musa dan lebih hebat daripada Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Musa lebih hebat. Sebab Nabi Musa diturunkan wahyu dan wahyu yang diturunkan kepada beliau diperintahkan untuk disampaikan kepada kaum ni. Nabi Khidir tidak. Dia untuk diri dia sendiri dia. Jadi kembali kepada apa yang kita bahaskan, apa yang kita sebutkan tadi, Nabi terlupa nak sebut insya-Allah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ay yasha Allah. Melainkan dengan sebut insya-Allah. Jadi ada riwayat yang lain menyebut datang orang kafir Quraisy bertemu dengan Nabi SAW dan berkata, ya Muhammad ma ara syaitanak. Aku tak nampak banyak hari dah. Beberapa hari syaitan kamu tak datang. Syaitan yang dimaksudkan di sini malaikat Jibril. Tak turunkan wahyu kepada kamu. Meninggalkan kamu. Membiarkan kamu. Dia tak nak kawan dengan kamu dah malaikat Jibril ni. Menunjukkan Allah Ta'ala murka kepada kamu. Allah Ta'ala tak suka kepada kamu. Jadi Nabi pun sakit lah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tension, rasa tertekan. Bila jatuh sakit sampai dia tak mampu nak berqiyamul lail beberapa malam. Ada pandangan ulama mengatakan bahawa wahyu tidak turun selama 40 hari. Sedihnya Nabi 40 hari tunggu punya tunggu. Tak turun wahyu selama 40 hari. Ada yang kata 12 hari, ada yang kata 15 hari, ada pendapat yang kata 25 hari. Wahyu tak turun
kepada Nabi Muhammad SAW. Bila wahyu tak turun, secara automatik juga malaikat tak bertemu dengan Nabi. Tak bertemu dengan Nabi. Dan ada riwayat yang lain juga menyebut bahawa dalam keadaan yang sama, Ka'ab bin Ashraf datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata Allah Ta'ala telah memadamkan cahaya kamu. Maknanya perjuangan kamu telah dilenyapkan oleh Allah. Dia kata-kata itu untuk nak bagi satu tekanan kepada Nabi. Nak bagi Nabi susah hati, tension, rasa tertekan, rasa kecewa dengan perjuangan dia. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Allah Ta'ala kata mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan serangan-serangan terhadap Nabi untuk memadamkan cahaya agama Islam ini daripada disebarkan oleh Nabi. Mereka menggunakan mulut mereka, perkataan keji mereka, hinaan mereka, cacian mereka kepada Nabi nak bagi Nabi rasa lemah semangat. Selepas daripada 40 hari, sebab tadi ada riwayat yang kata 40, ada yang kata 12 hari, ada yang kata 15 hari, ada yang kata 25 hari. Dan ada riwayat yang kata 40 hari itu, selepas masa 40 hari, turunlah malaikat Jibril, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu tak jumpa aku? Adakah tak nak berkawan dengan aku? Kamu dah tak suka dengan aku ke? Nabi tanya malaikat Jibril. Lalu Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun melainkan dengan arahan Tuhanmu. Malaikat-malaikat ini, hadirin sekalian, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Tahrim ayat 6 tu kan. Apa ayatnya? Wala ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak boleh buat sesuka hati malaikat ini. Keseluruhan malaikat, mereka melakukan sesuatu tindakan mesti dengan arahan, dengan perintah Allah. Malaikat apa pun, malaikat turunkan hujan ke, malaikat bagi rezeki ke. Semua tindakan-tindakan mereka mesti dengan sebab perintah, dengan sebab arahan. Termasuklah ketua malaikat iaitu malaikat Jibril. Dia tak boleh turun daripada langit ke bumi sesuka hati walaupun di atas tujuan untuk bertemu dengan Nabi SAW. Tak dibuat sekehendak mereka. Mesti segala tindakan, perbuatan mereka mesti mendapat arahan daripada Allah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini, malaikat Jibril bawa kepada Nabi, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak boleh turun melainkan dengan arahan Tuhan engkau. Kalau Allah Ta'ala tak perintahkan supaya kami turun, tak turun. Sebab tu aku tak bertemu dengan kamu walaupun beberapa hari. Masa tu Nabi pun senang sikit. Barulah Nabi rasa tenteram. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan pula firman-Nya, wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, dan demi waktu malam apabila ia sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan tidaklah meninggalkan akan engkau wahai Muhammad oleh Tuhan engkau, dan dia tidak membenci engkau. Bukanlah tak turun wahyu tu dengan sebab benci, tak. Sekadar nak didik Nabi je, sebab dia kata dia kata besok aku jawab. Soalan yang kamu kemukakan ni esok aku jawab. Dia tak sebut insya-Allah. Nak didik Nabi bukan benci. Tengok. Nabi SAW sendiri bila melakukan kesilapan, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus turunkan ayat memberi teguran kepada Nabi SAW. Nabi yang bersifat dengan amanah ini, amanah dengan ilmu, apa sahaja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada beliau, semuanya disampaikan kepada umatnya. Walaupun ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat yang berbentuk teguran. Teguran daripada Allah, kritikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi.
Nabi sampaikan juga, dia tidak sorok. Bila Allah Ta'ala kritik dia sembunyi ayat tu. Tak, itu bukan sifat Nabi. Begitu juga ayat apa? Ayat yang lain. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah bermasam muka dan berpaling. Allah Ta'ala tegur Nabi kan, kerana bermasam muka dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nabi cerita juga kepada orang. Jujurnya Nabi SAW. Jadi kesimpulan daripada dua hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW sakit sebab Allah Subhanahu Wa Taala lambat turunkan wahyu kepada Nabi. Nabi anggap seolah-olah Allah Ta'ala memang tak suka kepada Nabi, benci Nabi, marah Nabi. Sebab dalam waktu yang sama, dia mendapat tekanan kritikan daripada orang kafir, dan ayat yang digunakan oleh orang kafir, Allah Ta'ala dah benci kamu, dia membiarkan kamu. Sebab tu tak turunkan wahyu. Nabi lagi rasa tertekan. Yang kedua, ulama khilaf tentang perempuan yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Siapa dia? Di dalam riwayat yang pertama tu kan. Riwayat yang kedua. Faqalat imra'atun min Quraisyin. Telah berkata seorang perempuan daripada Quraisy. Perempuan mana? Sebahagian ulama mengatakan perempuan yang bertemu dengan Nabi, yang kata Allah Ta'ala benci Nabi, malaikat Jibril pun tak suka kepada Nabi, adalah isteri kepada Abu Lahab, Ummul Jamil, isteri kepada Abu Lahab. Dia ni memang musuh Nabi, dia musuh-musuh sungguh. Dia cukup anti dengan Nabi SAW. Dalam banyak bab, kalau kita baca sejarah ni, dia sentiasa merancang untuk menghalang dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Dengan berbagai-bagai usaha dan cara dia buat untuk menyakiti hati Nabi. Macam-macam kerja yang dia buat. Sebagian ulama kata isteri Abu Lahab lah yang datang bertemu dengan Nabi ni. Dalam peristiwa ini pun dia buat kacau. Dia ada beberapa peristiwa yang lain yang dia berusaha bertindak menyakiti hati Nabi. Yang ni pun dia juga. Pendapat yang kedua kata perempuan yang bertemu dengan Nabi itu adalah kaum dia sendirilah, daripada kalangan bahasa Arab yang menyakiti hati dia. Ini dua pandangan daripada ulama. Yang ketiga, tempoh terhentinya wahyu kepada Nabi SAW berlaku juga khilaf ulama sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Pendapat pertama kata selangnya wahyu turun selama 40 hari. Selama 40 hari tak turun. Lepas 40 hari baru Allah Ta'ala turun ayat Quran. Turun ayat apa tu? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada pendapat yang kata 15 hari, 15 malam wahyu tak diturunkan kepada Nabi SAW. Pendapat yang ketiga kata 25 hari. Pendapat yang keempat kata 12 hari wahyu tak turun. Jadi kesimpulan daripada dua hadis yang kita bacakan tadi, kita diberi keuzuran oleh Allah berdasarkan kepada hadis ini untuk tidak berqiyamul bila kita sakit ataupun ditimpa sesuatu keuzuran yang disebut sebagai keuzuran syar'i. Maksudnya, mafhum mukhalafahnya, kalau tak uzur, penting, perlu tak kita qiyamul lail? Kalau tak uzur, perlulah, pentinglah. Bagi Nabi SAW wajib, bagi umatnya sunnah. Jadi kalau kita tak sakit, tak uzur ni, berdasarkan kepada hadis tadi, sangat penting untuk kita berqiyamul lail. Nabi ni setiap malam dia berqiyamul lail, kecuali apabila dia berhadapan ataupun ditimpa dengan sesuatu keuzuran yang disebut sebagai uzur syar'i. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.